Hai, Assalamualaikum. Selamat pagi dan jumpa lagi kita di sesi hari ini. Saya Abdul Fazmin, Halal Coach. Saya share pengalaman saya sebagai konsultan sejak 2009 dalam halal dan keselamatan makanan supaya tuan-tuan, puan-puan mudah faham apa itu kepentingan halal dan keselamatan makanan dan mudahkan tuan-tuan, puan-puan untuk dapatkan persediaan halal dan juga persediaan mesti. Jadi jangan lupa subscribe channel ini, channel Jomun Halal, dan tuan-tuan juga boleh follow saya di Facebook dan TikTok dengan nama Abdul Fazmin ataupun Halal Coach. Boleh saja cari sana dan add friend boleh ataupun follow sahaja. Jadi tuan-tuan, saya nak cerita sikit pasal kod E. Coach E ni halal ke haram? Okey, jadi hari ni saya nak explain tentang kod E. Nak dengar kan kod E? Kod E ni kalau nak senang faham, nak tahu apa tu kod E, senang je. Okey, kod E ni tiap-tiap tahun viral tentang haram. Jadi ada tangan-tangan yang gatal ni, dia muat naik Facebook cerita-cerita lama. Contoh yang pernah kena Yos. Yos mengandungi kod E haram. Jadi pada Yos ni dah bertahun, dah puluh tahun dah ada sejarah halal. Jadi kita yang tak tahu ni akan jadi terkejut, akan jadi tertipu. Jadi sebenarnya dia orang yang tipu. Jadi dengar dulu penerangan tentang kod E ni supaya kita boleh mudah faham dan supaya kita tak tertipu. Okey, jadi coach, apa tu kod E? Okey, kod E ni sebenarnya tuan-tuan boleh Google je, tapi sebabkan tuan-tuan perempuan ni malas membaca, jadi saya buatlah video ni supaya tuan-tuan mudah faham. Okey? Jadi, kod E ni sebenarnya dalam makanan ni, dia adalah bahan tambahan. Kalau biasa dengar aditif makanan. Okey, dia bahan tambahan. Contohnya kita nak buat satu produk ni, contohnya kek lah. Ramuan ni tak ada pun. Dia tak ada perlu campur aditif, perlu campur ini, tak perlu pun. Dia adalah tambahan. Kenapa perlu tambahan ni? Kadang-kadang dalam kek kita tambah ada aditif ni untuk bagi dia tahan lama sikit. Atau produk lah, contohnya macam sambal sekarang kan, sambal jual kan, kita tambah aditif untuk dia tahan lama sikit. Kalau kek kita tambah dia untuk dapatkan tekstur gebu. Kita buat kek akan tekstur dia tu utuh, tak adalah potong berderai ke apa kan, untuk gebu, untuk spongy, untuk fluffy. Itu semua adalah efek-efek aditif. Dia bukanlah resepi asal, bukan, dia tambahan untuk dapat kesan-kesan macam tu tadilah. Macam tu tadi. Jadi E ni, kod E ni apa maksud dia? E geli. Bukan E geli, bukan. E tu maksud Eropah. Kenapa Eropah? Sebab dia memang dibuat di sana dulu. Dia sepakatan Eropah, kod E ni dipakai di Eropah. Supaya apa? Supaya kita boleh classifykan kod E ni E apa supaya kita tahu, bila ada E kod ni je kita tahu benda tu apa. Jadi itu adalah keselamatan makanan. Jadi kod E ni dia pakai standard international numbering system ataupun kita panggil dia INS lah. Okey, yang dikelolakan oleh jawatan kuasa Codex Alimentarius. Codex lah. Jadi JMP, HACCP, apa semua, keselamatan makanan semua ni di bawah Codex ni lah. Dipanggil jawatan kuasa Codex Alimentarius. Jadi senarai kod E ni boleh dapati kalau tuan-tuan Google, di Wikipedia pun ada kod E, senarai kod E, tapi kita tak faham lah apa benda sebenarnya kan. Jadi apa yang kita perlu tahu tentang kod E ni, sebab masyarakat ni asal kod E je haram, asal haram je kod E. Jadi jangan panik kalau tuan-tuan tengok ada atau nak beli barang kan, tengok ada kod E lah. Bang, kod E lah ni tak halal ni, ada kod E. Jangan ada pemikiran macam tu. Jadi kod E ni kita perlu tahu bahan-bahan ni, bahan-bahan aditif ni yang dibagi untuk kekal lama lah, untuk bagi fluffy lah apa ni, dia ada nama bahan dia. Tapi diberi kod oleh ni lah, Standard International Numbering System, diberi kod. Okey. Kemudian kod ni lah yang disenaraikan dalam kod tu. Jadi kita perlu tahu bahawa kod ni ada nama dia, ada bahan dia, dan yang penting sekali kita kena tahu dia ada sumber dia. Jadi sumber dalam kod ini kadang-kadang dia tumbuhan,
Kadang-kadang daripada mikrob, kadang-kadang dia natural je, sumber asli saja. Kadang-kadang dia adalah chemical, dia dibuat daripada chemical, dan yang penting sekali daripada haiwan. Daripada haiwan pun ada. Jadi bila dia melibatkan haiwan ni, bila melibatkan haiwan, dia termasuk dalam halal dan haram tadi. Dia kena check. Sebab bila haiwan, kebanyakan sumber yang digunakan adalah babi. Kalaupun tidak, daripada bovine, daripada lembu, daripada kerbau, adakah ia disembelih mengikut hukum syarak? Jadi benda ni yang jadi isu. Mungkin tak jadi isu dulu, tapi sekarang dah jadi isu sebab kita makin cakna, kita makin faham tentang persekitaran halal. Jadi tuan-tuan, kalau tuan-tuan pernah dengar tak MSG? MSG, biasa kan MSG je ingat satu brand ni. Saya tak boleh makan nak MSG, saya tak boleh makan nak MSG, tapi sebenarnya dia dalam packaging tu dia pakai kod E621. Saya tak boleh makan MSG. Saya pilih produk yang tak ada MSG. Saya dah tengok label tak ada MSG, tapi tuan-tuan tak perasan kat situ ada kod E621. Itulah MSG. Okey, itulah MSG juga. Nama lain dia dah E621. Jadi MSG ni adalah monosodium glutamat. Monosodium glutamat. Jadi numbering code dia adalah E621. Apa dia punya sebab dia untuk letak MSG ni? Untuk apa? Kita semua sedia maklum, untuk beri sedap kan. Untuk bagi sedap. Minta maaf tadi alam saya bunyi. Okay? Untuk bagi sedap. Jadi itulah contohnya e-code tadi. Jadi halal ke tak? Haram ke tak MSG ni? Halal kan? Jadi tak ada masalah. Jadi yang kita nak tengok adalah kod-kod E yang haram ni. Itu yang penting. Okey. Jadi sejarah ada lagi. Bila ditemukan aditif-aditif ni pada tahun sekitar 1960-1962 lah. Dia bermula dengan food coloring. Ya tuan-tuan dan puan, coloring yang dalam makanan tu pun, itu pun dipanggil sebagai aditif. Untuk apa? Untuk bagi nampak fresh, untuk bagi nampak menarik. Jadi itulah aditif-aditif dia, untuk bagi penambahan, bagi rasa sedap, MSG, bagi nampak menarik, colourful, food coloring. Itu pun ada e-code dia lah yang digunakan. Jadi e-code ni dikategorikan berdasarkan penggunaan dia. Ada digunakan sebagai preservatif, ada sebagai flavor, perasa, ada digunakan sebagai coloring. Jadi dikategorikan mengikut benda-benda itulah, mengikut kategori tersebut. Dan tuan-tuan, kalau tuan-tuan tengok packaging, kat mana nak tengok e-code ni, boleh tengok je. Contohnya ni kan, biskut Munchies Crackers ni. Munchies ni dia adalah macam belakang ni sodium bicarb kan, sodium bicarbonate dia E500, kemudian disodium difosfat E450. Yang ni dia bagus, jujur lah, dia bagi tahu nombor kod, dan dia bagi tahu nama dia sekali kan. Kadang-kadang dia bagi tahu nombor sahaja, kita tak tahu rupanya MSG. Jadi boleh tengok sini lah. Jangan kita tengok E je, ni dia ikut, ni tak haram. Tapi tengok, Allah ada logo halal. Macam mana Caki boleh bagi logo halal ni? Sepatutnya tak boleh ni. Kita janganlah jadi bodoh seperti itulah. Jadi kita kena tambah knowledge supaya kita ni cerdik sikit lah. Okay? Jadi siapa yang responsible untuk kod E ni? Kod E ni dia dikelolakan ataupun yang bertanggungjawab untuk kod E ni, untuk masukkan kod E ni adalah European Food Safety Authority, ataupun kita panggil EFSA. Jadi kenapa dia dibuat benda ni? Kod E ni adalah sebenarnya untuk memudahkan industri, untuk memudahkan consumer juga sebenarnya, untuk kita kenal pasti yang ni apa, yang ni apa, yang ni apa kan. Kemudian kenapa penting? Okey, kenapa penting sebenarnya untuk kita tahu ni? Untuk tahu ni penting juga sebenarnya. Kadang-kadang produk luar negara ni dia kan tak logo halal. Okey. Di Malaysia, kita beruntung sebab banyak produk-produk yang diletak logo halal, kita rasa selamat. Kita selamat kan, kita okey. Tapi produk-produk luar negara, walaupun kadang-kadang dia ada halal, dia tak nak letak label ni, logo ni tak nak letak. Sebab dia takut yang non-Muslim tak beli. Dia tak nak letak.
Tapi ada juga yang memang tak ada halal pun. Dia tak ada halal. So bila tak ada halal, kadang-kadang kita nak makan di luar negara memang susah. Kita kena tengoklah belakang-belakang ni. Kita tengok, is it safe? Adakah kita boleh makan? Dan ni bukanlah saja untuk halal. Untuk yang vegetarian, vegan pun dia kena tahu, sebab dia tak makan yang bersumberkan haiwan. Jadi dia kena tahu kod-kod ni adakah sumber haiwan ke tak. Dia nak tahu. Jadi memang ada banyak kod E yang ambil dari sumber haiwan. Jadi sebab tu JAKIM pun tengok kod ni adakah sumber haiwan ke tak. Kalaupun daripada sumber haiwan tu sumber yang halal ke tak. Jadi itu semua JAKIM punya kerja. Kita tak perlu pening, kita just tengok produk, ada logo halal, kita dah selamat makan. That's all. Okay? Jadi memang kritikal lah, kod ini memang kritikal, tapi jangan terpengaruh dengan kod E, asal kod E je haram. Tak. Hanya ada certain kod E sahaja yang haram, yang most of it halal. Jadi, kalau tuan-tuan perempuan di luar negara tu, pastikan kenal pastilah ikut tu, sebab tak ada logo halal kan. Cari ikut tu, cari di laman web, adakah dia bersumber daripada haiwan ke tak. Kalau rasa ragu-ragu, sebaiknya dielakkanlah, cari alternatif. Jadi tuan-tuan perempuan, untuk saya ringkaskan, adalah kod E ni boleh jadi halal, boleh jadi tak halal. Jangan kita senang-senang meletakkan kod E je haram. Dan kita sebagai pengguna, tuan-tuan perempuan sama seperti saya adalah pengguna juga, saya pun makan juga tuan-tuan perempuan. Kita ada hak untuk tahu yang kita beli ni apa kandungannya. Kita ada hak untuk tahu. Okay? Kita ada hak untuk membeli makanan yang kualiti, dan kita ada hak untuk tahu. Dan manufacturer memang kena declare apa yang digunakan untuk bahan untuk membuat benda ni, dia kena declare. Semua barang yang digunakan. Semua barang yang digunakan dia kena declare. Okay? Jadi kita ada hak untuk kita lihat. Kalau kita tak nak, kita tak beli. Kita consume. Okay? Sebab tu tuan-tuan, akhir sekali untuk mudahkan consumer sebenarnya, kita carilah produk yang ada logo halal. Kan mudah. Kita angkat, tak payah baca, ada logo, confirm halal. Sebab yang kerja-kerja untuk check ni JAKIM dah cover dah. Buat apa kita pening, kita dah tengok ada halal, dan jadi tuan-tuan perempuan, itu saja penerangan saya tentang kod E. Semoga tuan-tuan faham, clear apa itu kod E, dan tak perlu pening-pening lagi, tak perlu tertipu lagi dengan sebar-sebaran maklumat palsu pasal kod E. Asal kod E je haram, asal kod E ni haram. Sampai bila? Okay, now that kita dah tahu apa itu kod E dan kita tak tertipu lagi. Jadi, saya Halal Coach Abdul Fazmin, saya share pengalaman sebagai halal consultant sejak 2009 tentang halal dan keselamatan makanan, supaya tuan-tuan perempuan faham, dan kalau tuan-tuan berada dalam industri, mudah untuk mohon persediaan halal dan mesti. Jangan lupa subscribe saya channel ini dan follow saya di Facebook dan TikTok. Jadi tuan-tuan perempuan, kalau tuan-tuan perempuan nak perkhidmatan halal gap analysis secara percuma, lawati laman web di www.jomonhalal.com dan isi maklumat tuan-tuan perempuan di sana. Sampai kita jumpa lagi di sesi lain dan topik yang akan datang. Dan untuk itu, Assalamualaikum dan selamat pagi.